Apa khabar semua? Nama saya ialah Hayden. Selamat datang ke video ini. Video hari ini akan menjadi topik zeng-zeng kelestarian alam sekitar. Okey, saya tahu tidak semua orang tahu apa itu. Itulah sebabnya saya di sini. Video ini bukan memperkenalkan anda kepada kelestarian alam sekitar sahaja. Saya juga akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan kelestarian alam sekitar. Bersatu, kesan isu-isu ini tentang kelestarian alam sekitar. Kedua, kepentingan untuk memerangi masalah ini. Dan ketiga, cara untuk membantu inisiatif dengan perintah itu. Mudah macam 1, 2 dan 3. Pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar ialah penambahan bahan pencemar kepada planet dan alam sekitar semula jadi. Beberapa jenis contoh adalah air, darah dan tanah. Semua contohnya menyebabkan perubahan yang negatif dengan kesan yang memudaratkan. Salah satu punca utama pencemaran udara adalah pembakaran bahan api fosil seperti arang batu, minyak dan gas kerana ia menghasilkan gas rumah hijau. Ini disertakan aktiviti seperti pembakaran terbuka, asap eksos yang dihasilkan oleh kenderaan dan pelepasan kilat. Gas rumah hijau bukan sahaja toksik, tapi juga melemahkan lapisan ozon. Seterusnya, manusia juga menyumbang kepada pencemaran air dan tanah melalui pembuangan sampah serat. Sisa yang tidak terbiodegradasi akan membawa kepada tapan pelurusan sampah dan akan membahayakan setengah haiwan. Trend fashion pantas juga menambah jumlah sampah sintetik yang menggerakkan dan dibuang. Selain itu, pembajaran makanan adalah masalah yang serius. Ia bukan sahaja membawa kepada pengurangan makanan, pengurangnya juga menghasilkan gas rumah hijau. Alternatif lain adalah penyusun ketidakstabilan ekosistem tumbuhan dan haiwan yang disebabkan oleh sisi tawar yang putus akibat perubahan iklim dan penebangan hutan. Story. Pencemaran juga boleh membawa kepada risiko kesehatan seperti kanser paru-paru dan tahu. Kenapa kita mesti mengamalkan tabiat alam? Anyway, kenapa kita mesti mengamalkan tabiat lestari alam sekitar? Ini sebab kita bukan sahaja dapat mengelakkan keburukan, tetapi kita dapat banyak manfaat daripada mengamalkan tabiat tersebut. Selain itu, kita dapat meninggalkan sumber yang mencukupi untuk generasi akan datang. Sebagai contoh, kerajaan harus mengelakkan penebangan pokok dan mendorong aktiviti penanaman pokok supaya ada sumber kayu yang mencukupi untuk generasi seterusnya. Jangan pertikaikan tindakan lestari alam sekitar hanya kerana kamu tidak melihat hasil yang segera. Kerana kita perlu fikir masa depan. Sebagai contoh, jika kita mengurangkan penggunaan plastik, hasilnya mungkin dapat tidak penting. Jika usaha seseorang individu boleh ditingkatkan kepada wilayah, negara, komuniti dan juga dunia, hasilnya boleh berlipat kali ganda. Kita menikmati planet sebagaimana adanya. Kita perlu ingat tanggungjawab kita untuk memelihara dan memelihara sumber semula jadi dan mengamalkan ekosistem supaya generasi yang akan datang dapat menjalani kehidupan yang berkualiti. I'm on fire. I tell her, baby, 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 I'm a fireball. Salah satu cara kita boleh hidup secara mampan ialah dengan mengamalkan reduce, reuse and recycle. Berfikir 2 kali sebelum membeli belah dan hanya membeli apa yang anda perlukan kerana setiap produk yang kita beli mempunyai kesan kepada alam sekitar. Kita harus membeli produk terpakai seperti thrifting. Membaiki pakaian yang rosak atau memutuskan untuk memakainya lebih lama juga boleh membantu. Kita juga boleh menyewa dan meminjam pakaian daripada rakan dan keluarga. Kita juga harus menggunakan sumber yang boleh diperbaharui
mengurangkan penggunaan bahan api dan mematikan peralatan elektrik apabila tidak digunakan. Kita harus menggunakan bahan yang mempan. Contohnya, Adidas menggunakan plastik lautan untuk membuat kasut. Plastik mengambil masa beribu-ribu tahun untuk biodegradasi. Menurut National Geographic, terdapat 269,000 tan plastik terampung di lautan. Akhir sekali, kita telah berbincang bahawa tabiat lestari alam sekitar adalah penting dan berfaedah kerana tabiat-tabiat tersebut boleh membantu kita supaya berhidup dalam persekitaran yang selasa dan juga meninggalkan sumber yang mencukupi untuk generasi yang akan datang. Selainnya yang telah dibincangkan, cara-cara mengamalkan tabiat lestari alam sekitar adalah mengamalkan tabiat reduce, reuse, recycle, membeli produk terpakai, menyewa atau meminjam pakaian dan menggunakan sumber yang boleh diperbaharui. Marilah kita berusaha untuk memupuk tabiat lestari alam sekitar dalam kehidupan kita. Walaupun proses penanaman tabiat tersebut adalah proses yang beransur-ansur, marilah kita jaga bersama.